Okay, kita akan pergi kepada subtopik kita yang seterusnya, which is on the errors not affecting the balancing of the trivalence. Okay, topik ini dia akan bagi kita satu pendedahan berkaitan dengan kesilapan yang kita buat dalam kita menghasilkan penyata kewangan, which is income statement and balance sheet or statement of financial position. Okay, dalam proses tersebut. Okay, bila saya sebut dalam proses, it means that dia akan starting dengan transaction or document. From transaction and document, we go through to the journal and the ledger. Lepas tu kita buat closing ledger. Daripada closing ledger tu kita akan pergi kepada trial balance. So maybe ada kesilapan yang kita buat sepanjang proses tersebut, yang mana hari ni kita akan tengok apakah kesilapan yang kita buat dalam nak menghasilkan trial balance tersebut dia tak bagi efek pun pada trial balance. So kita assume walaupun kita buat salah, tapi trial balance kita still balance. Okay, still equal debit side and credit side. So hari ni kita akan tengok lah supaya lepas ni anda akan lebih berhati-hati lah. Walaupun kita buat kan, contohlah bila anda jawab soalan final assessment. Okay, of course lah kan, sebab kursus ini dia punya core objektif dia adalah nak tengok sama ada anda mampu untuk menghasilkan profit and loss account and statement of financial position at the end of this courses. So that nak tak nak soalan tu akan keluar dalam final assessment. So nanti bila anda menjawab final assessment, walaupun bila anda dah buat kan, anda dah go through process by process, and then awak dapati awak punya trial balance. It does not mean your trial balance tu adalah semua proses kita betul. So that bila kita dah buat daripada satu proses, satu step ke satu step dan seterusnya, kita kena pastikan, kita kena check lah. Jangan kita, tak apalah dah balance dah, tak apalah betul lah tu semua. Dan jangan kita shock sendiri. Okay, betul lah kan, trial balance to balance sebagai boleh dikatakan bukti awal yang kita punya proses tu dah tepat. Tapi tak exactly tepat. Okay, so kena betul-betul consider. Okay, kita akan pergi kepada apa dia kesilapan-kesilapan tersebut. Okay, sebelum tu saya pancarkan kepada anda learning objective. Okay, after you have studied this chapter, you should be able to correct errors which are not revealed by a trial balance. Okay, and distinguish between the different kinds of error that may arise. Okay, kita akan tengoklah. Okay, macam kita tengok dulu apakah kesilapan-kesilapan yang biasa kita buat tapi kita tak detect pun. Mula-mula kena kesan dulu, and then second kita kena tahu how to correct the errors. Macam nak betulkan supaya bila kita betulkan, dia akan jadi the right one lah for the trial balance. Okay, kalau anda tanya kat saya lah kan, perlu ke buat correct errors ni, dia ada kaedah dia. So dia ada dua kaedah. So kita akan tengok sekejap lagi lah, baru kita boleh pergi in depth dalam correct errors ni. Okay, type of errors. Okay, ada berapa jenis? Okay, ada berapa jenis kesilapan yang kita selalu buat. Okay, there are 7 errors that may exist in the double entry bookkeeping but will not be revealed in a trial balance. Kita selalu buat, jangan cakap anda lah kan, kadang-kadang saya pun cuai. Okay, untuk orang account ni, kalau anda nak kalau anda nak hasil yang anda buat tu, contoh penyata kewangan yang anda hasilkan itu the right one, so awak kena berhati-hati. Untuk buat live account ni, dia kena berhati-hati. Sebab cuba tengok kita tengok types of errors. Dia ada 7 errors yang kita selalu buat, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, yang pertama sekali, errors of omission, kesalahan where a transaction is completely omitted from the books. Okay, kesalahan yang pertama adalah kesilapan peninggalan.
yang mana kita memang tak record langsung. Kita tertinggal record. Okay, ataupun kadang-kadang kan bila kita buat akaun ni, apakah kecuaian yang biasa terjadi? Kecuaian yang biasa terjadi adalah kita buat, kita ada banyak, macam kenapa boleh jadi kecuaian record? Record ni datang daripada mana? Dia datang daripada dua. Yang pertama, records dia datang daripada transaction ataupun records itu datang daripada dokumen. From document, bila saya sebut document, it refers to the invoice, credit notes, debit notes, check, and so on lah. Itu dokumen. Daripada dokumen, kita akan buat transaction. Ataupun daripada transaction, terus proceed kepada journal. Sometimes, kita contoh dalam dokumen tu kita dah susun-susun kan, budget, ikut tarikh kan. So maybe masa kita select satu dokumen, one dokumen ke dokumen yang lain, maybe kita terlekat ke dokumen tersebut dan kita terlupa, kita tertinggal untuk record. So, nak tak nak, itu kesalahan lah. Sebab kita dah tertinggal untuk record kan, debit kita tak record, credit pun kita tak record. So that, balance tak try balance. Balance, dia tak bagi kesan pun. Itu kesilapan kita yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah errors of commission. Where a transaction is posed to the wrong account name, for instance, K Green instead of C Green. Contoh, kesalahan yang kedua adalah kesalahan kita, kenapa dikata kesalahan commission? Kerana kita post pada individu yang salah, account individu yang salah. Contohlah kan, biasanya soalan dia akan buatlah nama dekat-dekat untuk bagi anda confuse. Kalau dalam nature of the business, dalam dalam operasi bisnes sebenar, maybe lah kita susah nak jumpa nama yang sama. Maybe kita susah sikit nak buat kesalahan tersebut. Tapi dalam konteks anda, sekarang anda dalam konteks belajar kan, so nak tak nak, dia ada satu jenis kesalahan yang kita buat membabitkan nama. Contoh kan, K Green, C Green. Maybe, transaction tersebut untuk K Green, kita record C Green. Ataupun transaksi tersebut C Green punya, tapi kita record C Green. Itu adalah kesilapan. Kenapa dia tak mengubah trial balance? Kerana K Green, C Green. Contoh kita K Green, C Green dia di bawah account yang sama. Contoh kalau transaksi tersebut kita jual, maybe dia di bawah account receivable. Dua-dua green ni sama ada K Green, C Green, dua-dua berada di bawah account receivable. So dia debit side. Dia tak akan bagi kesan kepada trial balance kerana kita masuk dekat K ke, kita masuk dekat C ke, dia stay in a debit side. So dia tak bagi kesan kepada trial balance. Kesalahan yang ketiga, which is the errors of principle, where a transaction is posted to the wrong class of account, for instance, confusing asset with expenses. Untuk kesalahan error of principle, kesalahan prinsip ini, di mana bila sebut kesalahan prinsip, apa yang kena ada dalam kepala anda adalah kesilapan yang kita buat adalah kita post dalam wrong class of account. Bila dia sebut class of account, tolong take note sebab nanti ada biasanya tajuk error ni akan keluar dalam objektif. Bila sebut tentang class of account, apa yang perlu ada dalam fikiran anda adalah asset, liability, equity, expenses, revenue. Itu adalah class of account. So sekarang ni, kesalahan yang kita buat, kita membabitkan kesalahan prinsip adalah dia asset. Sepatutnya dia asset, tapi kita masuk dalam expenses. Kenapa dia buat contoh dekat sini? For instance, confusing assets with expenses. Kerana asset debit, expenses juga debit. So, dia tak boleh buat contoh. For instance, contoh kalau ada soalan keluar, dia kata contoh soalan bagi pada anda. Saya reka je lah, ikut pada satu situasi. Dia kata, bila example
of errors of principle. Bila satu contoh, satu situation which relates with the errors of principle. So, bila sebut tentang errors of principle, anda kena pastikan anda pairkan account yang tersalah tersebut pada class of account yang berada di posisi yang sama. Sebagai contoh, kalau anda buat kat saya, for instance, confusing assets with revenue. Wrong. Okay, anda punya example is wrong. Kenapa? Sebab bila anda tersalah, bila anda bagi contoh, tertukar class of account itu dalam satu debit, satu credit side. So dia akan bagi kesan kepada trial balance. Sekarang types of errors yang kita fokus adalah yang tak bagi kesan kepada trial balance. So there, asset debit, expenses pun debit. So kalau mana-mana pun dia letak, dia masih balance. Sebab salahnya dekat sebelah debit kan. Tapi amount dia masih balance tak? Sama. Kalau asset 500, dia tak akan expand 500, still sebelah debit still balance. Okay, itu adalah errors yang ketiga. Kita pergi kepada type of errors yang keempat, compensating error. Okay, untuk compensating error, okay, where two completely separate errors cancel each other out. Okay, untuk compensating errors ni, cuba kita tengok contoh kesalahan yang kita buat, dua kesalahan tersebut saling berkait sebenarnya, tapi kita pisahkan dia. Okay, kita nak tahu macam mana, kita akan tengok sekejap lagi contoh, kita akan tunjuk contoh. Yang mana yang dikatakan kita separatekan kesilapan dia. Okay. Yang kelima, errors of original entry where the figure post incorrect. Yang kelima adalah kesalahan kita memasukkan figure asal. Contoh, okay, kita tengok angka tu maybe 200. Kita pergi masuk 100. Contoh. So adalah kesalahan lah kat kita kan. Sebab kita tengok ada nilai yang mungkin kita tersalah tengok dan sebagainya. Yang keenam, complete reversal of entry where the correct account are used by the posting when made on the wrong side of accounts. Okay, untuk yang keenam ni adalah kalau dalam bahasa Melayu dia kata pembalikan lengkap. Okay, pembalikan lengkap. Apa makna pembalikan lengkap? Kita guna account tu betul. Okay, tapi kita post salah. Okay, kita pilih account tu dah betul dah. Cuma kita tersalah side. Dia maybe debit bank, credit, treatment sebagai contoh. Tapi kita buat treatment debit, bank, credit. So dia tersalah. Wrong side of the account. Alright, seterusnya transposition errors, which is where the figures posted have been transposed. So that 142 was entered instead of 124. Kita tertukar. Sepatutnya dalam soalan ataupun dalam transaction kita ataupun dalam dokumen kita dikata 142. Kita buat 124 ataupun 124 tapi kita tulis 142. Okay, kita tersalah ambil amount ataupun kita tersalah catat amount tapi tersalahnya di both side. So still balance, right? Kita pergi kepada how to correct errors. Okay, errors are always corrected by constructing a journal entry and including a suitable narrative and posting the journal entry to the ledger account to correct the error. Okay, kalau kita ada buat salah, contoh bila kita dah buat trial balance ataupun soalan tu dia bagi trial balance. Contoh, dia bagi the old trial balance yang lama. And then lepas tu soalan minta anda check dan baiki errors yang dibuat. So kalau macam tu, contoh soalan yang membabitkan errors menjadi dua situasi. Okay, situasi pertama, anda sendiri buat salah. So anda starting dengan journal, anda pergi pada ledger, tutup ledger, buat trial balance. Bila anda dah siap buat trial balance, anda tengok balik, oh ada kesilapan ni dalam journal. Maybe anda tersalah debit side, anda tersalah amount. Okay. Kalau memang anda buat daripada awal, situasi yang pertama
Kalau memang daripada awal lagi anda buat sendiri benda tersebut, so anda alter sendiri. Tak perlu buat journal, tak perlu buat ledger untuk crack the errors. Just padam je lah. Betulkan je. Tak payah buat additional journal entry and additional ledger. Tapi untuk situasi kedua, itu situasi pertama. Kalau situasi kedua, sebagai contoh, soalan bagi. Soalan bagi, trial balance yang dah siap pun. Okay, trial balance yang dah siap, dia bagi anda trial balance yang dah siap. Means that, anda start dengan trial balance. Okay, tadi kalau anda buat sendiri, anda start dengan transaction, pergi pada journal, pergi pada ledger, pergi pada closing ledger, and then pergi pada trial balance. Itu step yang anda buat sendiri. Tapi kalau soalan bagi, biasanya kalau soalan ini dikeluar dalam final assessment, biasa dia akan bagi trial balance, and then daripada trial balance tu dia akan buat beberapa additional information yang maklumkan apa kesalahan yang dibuat. Maybe dia cakap dia tersalah record, sepatutnya 124, dia record 142 and so on. So macam mana kita nak buat? How to correct the errors? Step dia adalah, yang pertama sekali anda kena start dengan journal dulu. Simpan dalam kepala. Kena start dengan journal. Yang kedua, kena buka ledger. Kenapa kena start dengan journal? Kenapa kena buka ledger? Kerana nanti daripada journal yang anda buat, anda baikikan kesilapan tersebut, anda buat journal, lepas journal transfer pada ledger. So lepas ledger, anda akan anda akan dapatkan closing balance, and then daripada baki yang anda closing itu anda akan bawa kepada trial balance yang baru. So that akan adalah adjusted trial balance. Itu step dia. Jangan main shock sendiri jangan main buat salah, so terus adjust dekat trial balance. Salah. So kena start balik. Kena buat journal, kena buat ledger, lepas tu baru dapat trial balance yang baru lah, ataupun adjusted trial balance. So kita akan pergi tengok kepada error of omission. So sekarang tadi saya tunjuk kepada anda berkaitan dengan type of errors kan. Okay, and then how to correct errors. Ada dua. Error are always corrected by constructing a journal entry. Okay, dia kena ada dua. Kita buat journal entry baru dan kita kena letak a suitable narrative. Suitable narrative ni macam penjelasan lah kepada satu situasi journal yang kita buat. Lepas tu kita buat ledger. Alright. Seterusnya kita akan pergi tengok satu persatu. Macam mana dia buat decode the errors. Okay, based on the 7 type of errors that we learn di awal tadi. Okay, kita pergi kepada yang pertama, error of omission. Dia tertinggal. Okay, kesilapan yang dia buat adalah dia kesilapan tertinggal. Okay, dia tersalah kesilapan dia tertinggal record. Okay, so nak buat macam mana? So bila dia tertinggal record lah. Apakah contoh dia? A sales of RM59, saya guna ringgit walaupun simbol dia simbol dollar. Worth of goods to E. George has been completely omitted from the books. Dia memang, dia kata apa? Satu situasi bahawa dia memang, okay, dia memang tertinggal. Dia memang tertinggal record. So bila dia tertinggal record lah. Okay, apakah transaksi dia? Dia kata jualan RM59 dan $59 worth of goods to E. George. Dia jual kepada E. George. So nak bila dia jual sales credit side, E. George debit side. Okay. Salah satu hint yang anda kena ingat adalah kadang-kadang orang tanya, doktor macam mana kita nak trace dia tu adalah cash or credit ataupun secara hutang. Simple je. Biasanya kita dah pernah belajar sebelum ni, kalau satu-satu jualan yang melibatkan cash, kita mention pun nama orang yang beli. Cash ni contoh kalau nature of the business biasa, contoh kalau kita beli cash, kita pergi beli barang kat Maidin, kita bayar cash. Okay, kita bayar cash dulu lah. Okay, kita bayar cash, dia bagi kita receipt. Tapi berbeza kalau kita bayar buat credit card.
Okay? Sebab credit card ni dia memang masih lagi dalam konteks boleh di assume sebagai konteks cash. Tapi dia tak cash on the spot. Okay? Nanti pihak yang berbisnes tersebut dia akan claim dekat bank-bank yang berkaitan lah kan. So that sebab tu bila kita bayar guna credit card, dia akan bagi dia akan bagi resit. Ada dua resit lain. Ada satu resit lain, lagi satu resit beli barang lah. Resit tersebut sebagai bukti. Siapakah orang yang hutang dengan kita. Okay. Sebab tu kalau untuk soalan ni kan, kenapa tak letak cash? Sebab dia jual kan? Tapi sebab dia bagi nama E-George, Automatic Sales on Credit. Okay. Sebelum ni dia tertinggal record kan? So dia record yang baru. Record yang baru, Sales Credit Side, George Debit Side. Sebab George ni adalah account receivable. So perkara penting adalah macam mana nak buat correct the error. Mula-mula buat journal. So ni journal. And the second one is anda perlu letak naratif. Naratif ni tak ada betul, tak ada salah. Selagi anda mengambil kira situasi yang terjadi, maka betul. Tapi jangan tertinggal. Jangan tak buat. Okay, correction of omission of sales invoice number sekian. From sales journal. Okay, daripada mana kita trace ataupun kita apa yang kita tertinggal record. Sales invoice nombor berapa. Record lah. Okay, nanti kita boleh rujuk. Seterusnya, contoh error of commission yang kedua, a purchase of 44 worth of goods from C. Simmons on 4 September was entered in errors in C. Simpson's account. The error was found on 30 September. Error of commission means that kesalahan yang dia buat kerana dia tertukar nama. Dia tertukar nama. Asalnya belian tu kita beli barang daripada C. Simon. Tapi kita masuk dalam C. Simpson. Tengok ni, apakah kesilapan dia? C. Simon. Tapi kita pergi masuk dalam C. Simpson's account. So that the error was found on 30 September. So how to correct the error? Caranya adalah, untuk kali pertama, bila dia tak tahu dia buat salah kan? Pada 4 September dia record. Apakah record dia? Dia record. Dia record adalah dia record asal dia buat. Saya nak contoh. Record asal dia buat adalah dia punya record asal adalah debit. PDF tak boleh contoh lah, so tak apa. Debit dia adalah, so anda boleh record. Anda boleh catat untuk record masing-masing. So, bila dia beli daripada C. Simon, record asal dia was entered in error in C. Simpson. So, debit, purchase, credit, C. Simpsons. Recordnya masa 4 September tu. So bila dia dah buat record pada 4 September tu, dia check. Tiba-tiba rupanya pada 30 September dia trace bahawa dia tersalah record. Sebenarnya bukan C. Simpson punya, tapi C. Simon. So nak kena buat apa? Tadi kita record debit, purchase, credit, C. Simpson. So sekarang kita nak betulkan error tersebut. Asal kita record credit C. Simpson, bukan Simpsons punya, tapi Simon punya. So kita kena keluarkan daripada Simpson. Simpson tadi kredit kan. So kita nak betulkan, kita debitkan dia. And then kita kreditkan C. Simon. Sebab kita tak recordkan Simon tadi kan. So sekarang kita record. So sekarang dah keluar dah Simpson, kita dah buat Simon. Itu situasi yang membabitkan error of commission. Ni dia situasi dia. Tadi journal. Ini adalah journal. Debit apa, kredit apa, nak buat apa. And then, jangan lupa ya, bila buat journal, baiki, and then kena ada narrative. And then, buat macam mana statement kedua, dan buat punya ledger. Bila kita, asalnya tadi, debit purchase, credit Simpson.
tengok Simpson punya ledger, ada 11 kredit kan? Yes. Ni yang pertama. Ini record yang pertama. And then rupa-rupanya pada 30 September dia trace, salah sebenarnya, bukan Simpson punya. So Simpson tadi dah letak kredit kan, so debitkan balik. Supaya keluarkan balik lah, maksudnya dekat Simpson tak ada pun 44 ni. Dah record pada Simon. Okay, kat sini. Right, okay. Itu adalah error of commission. So apa function dia? Kenapa kita kena buat ledger? Kerana nanti bila kita nak kan daripada ledger, lepas ledger kita pergi pada trial balance. So sebelum pergi pada trial balance, kita kena buat balancing figure. So cari berapa balance kat sini, so kita akan dapat baki yang kita akan bawa kepada trial balance. Ini function ledger. Okay, kita akan dapat adjusted trial balance lah. Trial balance yang kita dah adjust. Okay, error of principle, kesalahan prinsip. Kita bila sebut prinsip, apa yang kita kena tahu, kita tersalah masuk groups account. Okay, groups account. The purchase of a machine for 200 is debited to the purchase account instead of being debited to a machinery account. Dia beli mesin 200 tapi dia record dalam purchase account daripada machinery account. Sepatutnya dah lah dia beli mesin kan? Of course lah dia kena debit mesin sebab dia dapat mesin. Kenapa debit mesin, doktor? Sebab ingat balik, bila dia beli mesin, mesin ini adalah non-current asset. Sebab dia bukan jual mesin. Okay? Tapi kalau dia memang jual mesin, memang dia punya nature of the business jual mesin, so that betul lah purchase account. Okay? Tapi sekarang, mana biasanya nature business, dia tak akan jual mesin lah. Mesin ni syarikat besar-besar. So, dia tak sesuai. So, bila sebut tentang jual mesin, of course, mesin itu adalah non-current asset. So, nak tak nak, dia tak boleh masuk dalam purchase account. Sebab mesin tu atau mesin itu bukan core business dia. So that, tadi kan dia kata dia dah record purchase. So, debit purchase, ini asal So, debit purchase, credit, cash. Ataupun, betul lah, cash. Sebab apa? Sebab tak ada nama. Tadi saya dah mention kan, kalau dia jual secara kredit, dia letak nama. Tapi sekarang dia beli, tapi dia tak bagi tahu pun siapa, dia beli daripada siapa. Automatic dia beli cash. So that, debit, purchases, credit, cash. Bila 30 September ataupun sampai pada tarikh nak tutup account, tiba-tiba dia trace sepatutnya bukan purchases tapi machinery. So tadi kita dah debit purchases, sekarang dah salah kan? Kita keluar balik. Purchase, credit. Machinery, debit. Ini yang record baru. Okay? So, kalau anda tanya kat saya lah kan? Kalau anda tanya kat saya, apa benda penting yang kita kena ada supaya kita boleh trace error-error tersebut? Perkara penting yang anda kena tahu seperti mana daripada awal lagi saya dah cakap, anda kena tahu position pada setiap groups account, debit. Contoh, machinery. Machinery ni dia beli dia kena ada kat mana? Debit. So debit lah. Nampak ni, machinery debit kan? Kalau dia nak record purchases, purchases ni meningkat sebelah mana? Debit. Awal kan? Debit, purchases, credit, cash. Kita beli kan mesin. Tapi tiba-tiba kita tersalah record. Daripada debit, saya nak buang credit kan dia? Itu cara dia. Kita pergi kepada compensating error. Alright. Okay. Untuk compensating errors, kita tengok. Kita, in the cash book, the amount of cash sales transferred to the sales account was overstated by 20 and the amount transferred to wages account was also overstated 20. Compensating error ini adalah kesilapan yang kita pisahkan. Apa makna kesilapan yang terpisah ataupun dipisahkan? Maksudnya, kita ada buat dua transaksi salah. Kita tersalah record. Kalau contoh, kita record transaksi yang pertama tu kita record sales account terlebih 20. Lepas tu wages account pun terlebih 20. So that, itu dalam dua yang terpisah.
Ataupun kalau dia sekali overstated debit side, overstated credit side. So dia still balance lah. Okay, so kita betulkan. Kita dah terlebih catat kan RM20 untuk apa sales. So keluarkan dia. Sales asalnya kredit. So kita dah terlebih RM20. Kita nak buat apa? Keluarkan sales. So daripada kredit, kita debitkan. With this account, debit. Kita dah terlebih catat. Kita nak keluarkan dia kat mana? Credit side. Kat sini cara nak betulkan dia. Okay, lepas tu jangan lupa mesti ada narrative. Okay, seterusnya kita pergi kepada of original entry. A sales of 38 to a Smilers was entered in the book as 28. Sepatutnya 38, kita record 28. Sepatutnya 38 ya, kita record 28. So, kita dah terkurang record. So, nak tambah record macam mana? Record jualan balik. So, sales RM10. Yang terkurang, berapa yang kurang? 10. Smilers 10. Okay, terkurang. Soalan saya, apa jadi kalau a sale, apa jadi kalau saya ubah situasi soalan ni kepada a sales of 28 to A Smilers was entered in the book as 58. So, dia salah record. Sale tu sebenarnya 28. Tapi dia terrecord 38. So, dia terlebih record. Dia overstated. So, bila overstated, sales ni tak jadi kredit lah. Sebab dia dah terlebih kan. So, nak buang dia, kena debit kan. Songsangkan dia. Itu cara dia. Correction of error whereby sales were understated by RM10. Okay. Kita pergi kepada complete reversal of entries. Okay, untuk situasi ni, a payment of cash of 60,000 to M. Dixon was entered on the receipt side of the cash book in error and credited to M. Dixon account. Alright, cuba anda tengok ya. Sepatutnya bayaran itu sepatutnya untuk M. Dixon tu kita terima. So, bila kita terima receipt side of the cash book in error and credit to M. Dixon. Kita punya bayaran, cash yang kita bayar tu kepada M. Dixon, kita tersalah masuk dalam account discount dia. Okay? Cuba tengok, kita tersalah masuk kan, so kita nak keluar balik. Kita bayar, kenapa kita bayar? Okay. Untuk first step, kena fikir, kenapa kita bayar? Kita bayar sebab kita beli sesuatu. So, bila kita beli, M. Dixon ni dia akan jadi kita punya orang yang bagi kita hutang. So, dia akan jadi account payable kita. Account payable meningkat sebelah mana? Account payable meningkat sebelah credit. So, sekarang dia tersalah masuk dalam M. Dixon. So, keluarkan balik. Debitkan dia. Okay. And then, cash kan dia, okay, berapa cash dia? Kena tengoklah pada situasi dia. Okay. Sebab dia tersalah masuk kan, bila dia bayar cash, dia cakap kan, a payment of cash. Tapi dia masuk dalam discount. Kenapa discount? Okay. So, kena record cash. Itu adalah complete reversal of entries. Seterusnya, transposition errors, credit purchase from P. McLaren costing 56 was entered in the book as 65. Okay. Ini adalah belian kredit yang mana sepatutnya harga dia adalah 56 tapi dia masuk sebanyak 65. Purchases, at the first place, purchases posisi dia adalah debit sebab dia terlebih catat kan. So dia letak sebelah kredit. Dia keluarkan amount yang terlebih ya. Jangan letak semua sekali. Nanti tak balance. Okay. P. McLaren ni asalnya adalah kredit. Tapi kita nak kurangkan hutang kita kepada orang tersebut, kita debitkan dia. Okay. Alright. That's all untuk this topic. So, you should learn, you should have now learned, sekarang ni seperti anda tahu pun, macam mana how to describe each of a range of possible errors that can be made when recording financial transaction in the account that will not be detected by producing a trial balance. Walaupun mungkin soalan ni, walaupun mungkin bab ni tak keluar, maybe kan. Tapi sekurang-kurangnya anda tahu
how to check and detect, and how to correct the errors. How to identify and correct each of these type of errors? Kita 7 errors kan. Okay, that when errors are found, they should be amended by using proper double entry procedure, which is bila dia kata kita ada trace satu-satu kesilapan, kita kena that all correction of errors should take place via journal. Kita kena ada journal, kita kena relatekan dengan entries yang pertama, and kita pergi kepada ledger, buat ledger yang baru. That's all untuk this topic. Alright, on the errors, okay, type of errors. So any question? Ada soalan tak?